Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala peluang bertemu pada hari ini Malaysia Quran Time Musaadah COVID-19 untuk terus kita mendalami wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, ceria gembira bersama Al-Quran di bulan Ramadan untuk menempah keberkatan daripada Tuhan yang terus menyebarkan rahmat, kasih sayang kepada seluruh insan. Alhamdulillah, pada hari ini kita meneruskan bacaan kita daripada surah At-Tur dan hari ini kita bersama dengan Ustaz Tirmizi Ali. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar hari ini Ustaz? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah ya, terus ceria gembira ya, dan kita dah dekat dah nak raya ni. Apa persediaan Ustaz setakat ni untuk raya PKPB sekarang ni? Ya, masya-Allah. Tahun ni persediaan tu kita untuk Ramadan dulu. Ramadan dulu. Okey. Jadi sekarang ni sebenarnya sebelum cakap pasal raya itu pasti berlaku insya-Allah kalau Allah izinkan. Tapi yang tak pasti lagi ialah dapat ke tak dapat Lailatul Qadar, ya, yang perlukan persediaan betul-betul Ustaz ya. Itu yang perlu diberi perhatian. Lailatul Qadar bukannya Lailatul Qamda ya Ustaz ya. Ini Ustaz arwah Ustaz Ismail Kamus ada membicarakan perkara ini. Jadi ini perkara yang penting diberi perhatian dan saya yakin bahawa pada tahun ini yang Lailatul Qamda tu mungkin kurang sikitlah Ustaz ya. Ya, Allah memberi modul khas, beri perhatian kepada Lailatul Qadar pada tahun ini dan moga-moga tuan-tuan yang berada di rumah ya dengan bacaan Al-Quran committed pada setiap hari, itu persediaan yang penting. Kerana kalau katakan surah Tur ataupun sebelum ini surah Az-Zariyat, ayah-ayah yang ada, adik-adik yang menjadi imam boleh cuba baca surah ini, tengok macam mana, boleh tak faham sikit-sikit dan kemudian tajwid sudah dibetulkan. Subhanallah, ini peluang menjadi imam Ustaz ya. Pasal tak tahu tahun depan kalau katakan PKP dah habis, imam dah kembali balik kepada imam di masjid ya. Jadi ini modul bagi Allah nak pastikan waja'alna lil muttaqina imama, kita bermohon agar kita jadi imam orang bertakwa direalisasikan pada tahun ini. Jadi mari kita sama-sama mulakan majlis kita pada hari ini dengan Ummul Quran dipimpin oleh Ustaz Tirmizi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Amin amin ya rabbal alamin. Kita membaca surah Al-Fatihah sebentar tadi untuk kita mengulang dan mendengar ya bacaan yang betul. Dalam masa yang sama kita mengulang kefahaman kita, memastikan dalam hati kita ini ada 3 perkara yang mencerminkan agama kita ya. Jibril pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dalam matan Arba'in hadis 40 yang diriwayatkan, yang disampaikan, dikumpulkan oleh Imam Nawawi, iaitu Jibril datang dalam bentuk seorang lelaki yang mengajarkan agama ya, iaitu berkaitan dengan iman, berkaitan dengan Islam, berkaitan dengan ihsan. Maka di dalam surah Al-Fatihah ini ada cerita Allah mengajar kita tentang Allah SWT, tentang iman, tentang akidah. Pada ayat 1 hingga 4 diikuti dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, padamu ya Allah kami beribadah, melaksanakan syariat. Itu yang kedua, rukun Islam kita. Dan yang ketiganya ialah kita mohon diberikan jalan yang lurus. Ya, sirat yang melambangkan kepada akhlak, kepada ihsan, dan itulah rukun ihsan yang disampaikan
ya, disampaikan oleh Nabi bila ditanya oleh pemuda tersebut. Rupa-rupanya pemuda tersebut, lelaki tersebut adalah Jibril alaihissalam untuk mengajarkan agama kepada sahabat, juga kepada kita, Ustaz, ya. Jadi 3 perkara itu kita ingin teruskan, kita nak teruskan perjalanan kita bersama dengan surah At-Tur. Apakah yang kita akan baca pada hari ini daripada ayat 29 hingga 49? Mari kita tengok sinopsisnya. Yang pertama, pada ayat 29 itu adalah motivasi khas untuk Nabi yang dituduh dengan pelbagai tuduhan, dan Nabi kena don't give up, ya, keep it up. Itu yang berlaku pada ayat 29, ya. Bagi cikgu-cikgu, masih lagi kita dalam semangat Hari Guru ini, teruskan mengingatkan pada anak murid, jangan jemu, teruskan perjuanganmu. Okey, itu penting, Ustaz, ya. Itu pada ayat 29, diikuti dengan 11 soalan padu, ya. Ada sekitar 15 perkataan bahasa Arabnya, dan soalan padu itu yang ditanyakan, yang diajarkan oleh Allah kepada Rasul untuk mendepani anak-anak murid degil dan juga yang taat. Taat pun kena juga ditanya soalan ini, pasal kadang-kadang ada yang taat tapi dia jenis tak berjaya. Dia duduk dengan ikut ya betul cikgu, betul kan, tapi sebenarnya dia tak faham kan. Yang degil ni kadang-kadang dia tanya cikgu, mengapa ya, betul ke Tuhan yang ada apa sebagainya, dia mempersoalkan. Jadi cikgu kena ada soalan padu. Itu dibekalkan pada ayat 30 hingga 43. Dan ayat 44 hingga 47 kita akan bercerita sekali lagi tentang perkara yang benar, realiti kiamat. Allah membawakan kepada kita, kepada orang-orang pada zaman Rasulullah, agar betul-betul kita yakin bahawa kiamat itu real, ya, benar-benar berlaku. Zaman sekarang yang tak nampak, Ustaz, ya, tapi orang anggap betul-betul wujud adalah COVID-19. Tak nampak pun, kan. Setakat ni Ustaz pernah nampak ke COVID-19? Belum lagi, Ustaz, ya. Okey. Pasal rumah saya tak ada mikroskop, kan, nak tengok, ya, dan tak boleh pakai mikroskop biasa, Ustaz. Yang pergi makmal biasa tu, kalau makmal sains, kalau sekolah biasa tu pakai mikroskop tu, tengok bawah dalam spesimen tu tak nampak. Dia kena pakai elektronik mikroskop, dan elektronik mikroskop ni dia kalau sebiji beras, kalau dia digunakan mikroskop itu, pasal dia dah gandakan beribu kali, beratus kali, satu biji beras dia jadi sebesar padang bola. Sebiji beras yang kecil tu jadi sebesar padang bola. Nak cerita gandaannya itulah. Jadi virus COVID-19 ini amat kecil, tak nampak, tetapi kita percaya, kan? Pasal apa? Ada ilmu, maka kiamat ini lebih lagi kita perlu percaya kerana ilmunya dibawakan pada hujung surah At-Tur ini. Jadi mari tuan-tuan puan-puan, kita mulakan bacaan kita daripada ayat 29 hingga 38 pada muka surat 524. Ya, silakan Ustaz. Baik, terima kasih Fadil Ustaz Tuan Fazrul. Penonton-penonton umat Al-Quran yang dianugerahkan mukjizat yang teragung ini, kembali kita bersama dengan Al-Quran daripada surah At-Tur. Jadi sempena dengan Hari Guru ini, marilah sama-sama kita berazam untuk menjadi guru. Sama ada bukanlah bila sebut guru tu sekolah sahaja ataupun sekolah menengah universiti, semua lapangan. Di rumah juga kita menjadi guru untuk anak-anak kita, bahkan ia adalah semulia-mulia pekerjaan. Sebagaimana hadis Nabi SAW, man khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Yang Nabi beri periktirafan semulia-mulia pekerjaan. Itulah orang terbaik di kalangan kamu, orang yang belajar Al-Quran dan dia mengajar akan Al-Quran. Mari sama-sama kita biar anak-anak kita hormat kita, sayang kita, bukan sekadar sebagai ibu bapa, bahkan guru pertama, insya-Allah. Terus pada ayat yang ke-29 hingga 38 surah At-Tur, muka surat 2524. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين
أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين صدق الله العظيم. Surah Al-Allahul Azim ayat 29 hingga 38 yang kita bacakan sebentar tadi adalah peringatan daripada Allah, ya. Selepas kita dah bincang semalam Ustaz, ya, bercakap tentang orang yang dapat azab dan juga mendapat syurga, ya, mendapat syurga. Ada banyak penerangan masuk syurga ini. Menariknya ialah bila Allah beritahu kerana amal kamu, kamu good job, ya, silakan masuk ke syurga, makanlah, ya, minumlah apa, bersenang lenanglah di sana. Allah beritahu begitu, walaupun kita tahu bahawa sebenarnya amal kita ni tak cukup, Ustaz. Tak cukup. Allah beritahu begitu, dia lebih kurang macam bos cakap lah, kerana awak buat kerja betul-betul, nah saya bagi awak, Ustaz, 5,000. Kan? Kita tahu sebenarnya kita taklah buat yang terbaik, ya, tetapi kerana itu gaya pendidikan yang kita boleh ambil. Kesungguhan, ya. Dan bagi seorang guru, walaupun pelajar tu dia tahu sebenarnya engkau boleh buat lebih bagus, ya, tetapi itulah cara Allah mengiktiraf amalan ataupun tindakan kita di dunia ini. Tapi dalam masa yang sama kita sedar, ya, orang yang berusaha ini, saya kena sedar bahawa amal saya ini tak cukup banding dengan mata sebelah ini pun, ya Ustaz, ya, dengan amal yang buat, dengan baca Qurannya, dengan buat baiknya, tak dapat menandingi apa rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini bagi seorang guru, ya, etika seorang guru, bila Allah tunjukkan contoh ini kepada Nabi Muhammad, kepada kita, guru akan mengiktiraf tindakan amal seorang anak murid. Kerana apa? Nanti dia akan lebih jelas. Oh, rupanya cikgu nak saya baca Quran. Bagus kamu ni baca Quran. Bagus kamu ni buat gini begini. Daripada kita cakap good job, anak tu rasa bahawa oh, saya rasa dah bagus ni, tapi dia tak tahu apa habit amalan yang dia perlu teruskan untuk dia terus menjadi cemerlang. Baik. Jadi pada ayat yang ke 29 tadi, Ustaz, ya. Yeah. Fadzakir fama anta bi ni'mati rabbika bikahinin wala majnun, ya, iaitu maka peringatkanlah kerana dengan nikmat Tuhanmu engkau bukanlah seorang tukang telik dan bukan pula orang gila. Fadzakir ini perkataan yang lebih kurang sama dalam ayat 55 surah Az-Zariyat. Ya, surah Az-Zariyat, surah yang ke-51 yang kita bincangkan beberapa hari lepas, bahawa Allah kata pada Nabi Muhammad, ingatkan pada kita, wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, ya, beringat-ingatlah, beri peringatan, cikgu-cikgu, ayah terus beri peringatan, kerana kita tak tahu poin manakah yang memberi manfaat dan membina iman dalam diri si anak. Ya, kita tak tahu pelajar, kadang-kadang kita rasa dia ni degil, tapi hari itu pula dia yang akan mengambil poin peringatan kita dan dia akan pegang sampai ke mati, sampai ke syurga. Jadi Allah mengingatkan pada ayat 29, fadzakir fama anta bi ni'mati rabbika bikahinin wala majnun, ya, kamu ini dengan nikmat yang ada bukannya kahin dan bukannya majnun, bukannya tukang sihir ataupun kahin ini lebih tepat tukang telik, Ustaz, ya, tukang telik yang boleh baca-baca, okey, kalau lahir 12 Januari ni nanti kaya dan pakai kereta warna kuning, pakai baju hijau, itu tukang telik.
ya. Yang ini perlu kita beri peringatan, jangan tuan-tuan pergi ke program yang ditelik oleh tukang telik tapi menggunakan gelaran pakar motivasi ataupun penceramah. Pasal apa? Pasal ini adalah perkara lama. Perkara lama. Kalau dulu jahiliah itu dia kalau nak pergi travel, nak pergi musafir Ustaz, dia ada 3 lidi tu, ya 3 kayu tu. Panjang berbeza tapi atas samalah. Tarik. Kalau katakan dapat yang pendek, jangan pergi bermusafir. Kalau dapat panjang, silakan pergi. Walaupun tak bersedia, pergi juga. Ya. Jadi itu telik zaman itu. Tapi zaman sekarang ada orang menggunakan astrologi, ya, ada orang menggunakan tarikh lahir, tanda tangan macam-macam, ya. Walaupun boleh ada orang kata ini sampel sampai 30,000 menunjukkan siapa lahir Januari jadi pemimpin. Contohnya kan. Tetapi itu tidak ada asas yang kuat, ya, tidak ada asas yang kuat. Dan kalau boleh benda yang tak pasti, rajman bil ghaib, yang teka-teka ini dalam surah Al-Kahfi, akhir zaman ini kita elakkanlah. Kita fokus kepada yang jelas, dan yang paling pasti jelasnya ialah daripada mana? Daripada Al-Quran. Tapi itulah yang digelar oleh orang-orang pada zaman Nabi. Kahin satu, yang kedua gila. Gila, ya. Maksudnya cakap benda-benda yang tak betul, dirasuk oleh jin contohnya, maka mereka siap offer lagi, tawarkan pada Nabi untuk diubatkan kalau kata perlu bantuan ubat tersebut. Jadi ada 15 kali, ya, perkataan Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita untuk soal balik. Soal balik, kalau mereka kata Nabi ini sebagai tukang telik ataupun gila, am yaquluna sya'irun natarabbasu bihi raibal manun, ya, iaitu bahkan mereka berkata dia adalah seorang penyair yang kami tunggu-tunggu kecelakaan menimpanya. Raibal manun ini maksudnya kehancuran yang tunggu masa saja. Pasal mereka rasa macam dia ni syair, dia bawa syair, dia ni tukang telik, apa sajalah. Apa saja. Pasal kaedah tekanan yang diberikan pada Nabi, dia ada fasa fizikal, ada fasa psikologi, ada fasa sosial. Macam ini dia bagi tekanan. Dia akan cakap kepada ini, kalau kita perasan surah At-Tur ini turun ketika musim orang pergi haji Ustaz, ya, ketika bai'ah Aqabah itu turun. Jadi dia cakap pada orang ni, dia tu gila, dia tu kahin, dia ni tukang telik. Jadi orang yang mudah percaya, dia kata, oh betul lah, jangan jumpa. Tapi ada orang yang tak mudah percaya. Betul ke? Lagi dia nak tahu, lagilah dia jumpa kepada Nabi dan akhirnya memeluk kepada agama Islam. Maka kerana mereka mengharapkan Nabi ini lebih kurang matilah ni, kan? Dia harap dia matilah, kan? Qul, okay? Katakanlah, tunggulah, sesungguhnya aku termasuk orang yang sedang menunggu bersama kamu. Jadi orang tu tunggu, Nabi dah harapnya dia matilah. Sebenarnya kita pun juga tunggu. Jadi ini nak menceritakan apa? Sebenarnya kalau seorang itu amat degil sampai mengharapkan cikgu dia mati. Lebih kurang begitu Ustaz, ya. Kalau harapkan cikgu dia mati, inilah memang anak murid melampau ni. Pengajaran untuk cikgu, kalau cikgu-cikgu ada anak murid yang tak ada doakan cikgu, harapnya cikgu matilah cepat. Kalau tak ada begitu, bersyukur kita ada anak murid tersebut. Walaupun mungkin dia malas buat kerja rumah ke, dia degil ke apa sebagainya, tapi tak sedegil anak murid ni yang cakap raibal manun. Pengajaran untuk kita. Dan kalau dah ada yang kata, cikgu saya harap cikgu boleh belah lah cikgu. Contohnya kan, belah masih lagi okey. Tapi kalau ada perkataan yang lain yang lebih ganas, yang itu cikgu-cikgu sila buat laporan polis. Kan, itu perlu. Pasal apa? Bahaya. Orang ni bahaya. Dan pada zaman Nabi ini, Nabi tak tahu nak buat apa, kan? Kecuali Allah beri wahyu ini, katakan kami pun menunggu. Balas juga perkataan itu dan diteruskan dengan seterusnya. Apakah mereka diperintahkan oleh akal fikiran mereka, istilahnya ahlamuhum. Ahlamuhum daripada perkataan halim ataupun hilm Ustaz, ya, maksudnya satu cara berfikir ataupun minda akal yang bagus. Pasal mereka ni yang pada zaman Nabi ni bukan tak bijak. Orang bijak. Abu Jahal itu asalnya Abu Hakam, kan, bijak. Jadi dalam kelas kita, cikgu-cikgu, ya, sebenarnya ada murid yang bijak. Tapi Allah tempelak. Dia kata, adakah kamu guna akal yang bijak itu bihadza, dengan buat perkara ini, ataupun kamu ni melampau batas? Cikgu kena ada juga handle pelajar-pelajar yang jenis bijak merancang ni, kan, yang dia cover line Ustaz, kan. Kalau dia nak pergi terbang ke, dia nak tu, dia kata cikgu dah ada. Contohnya, yang ini cikgu kena bercakap dengan mereka.
kamu ada apa, ada minda, kamu pandai kan, tapi kamu nak buat melampau batas. Ini kaedah yang cikgu boleh sampaikan seperti mana Nabi sampaikan kepada Abu Jahal, kepada pelbagai orang-orang yang ada di zaman Makkiyah itu, dan sebahagiannya akan rasa tertampar dan rasa betul lah. Ya, Umar memang orang bijak sebenarnya. Bila Nabi doakan agar masuklah Islam salah seorang daripada tokoh pada waktu itu, salah satunya Umar kata pada Khabbab, ya, betul ke Khabbab, Nabi Rasul menyatakan begitu. Pasal apa? Pasal potensi itu ada, tetapi jangan disalahgunakan. Ya. Seterusnya yaqulu nataqawwalah. Maknanya Ustaz, kalau pelajar itu kita kata dia orang samseng, gangster, bila dia berubah, dia tak perlu jadi macam slow, tak bercakap, kan? Ya, ikut dia punya gaya dia. Ya, ikut gaya dia, ya. Pasal dia macam nilah maksudnya, kalau katakan kita jumpa anak kita ni yang jenis suka bergaduh mulut ni kan. Kita tegur elok-elok sahaja kan. Pasal apa? Pasal kalau kita potong dia, dah jangan lagi nak apa sebagainya. Satu hari nanti mungkin dialah orang yang akan menegur seseorang dengan semangat dia tu. Yang lembut, cara lembut. Abu Bakar dengan Umar dua berbeza Ustaz ya. Tetapi lembut-lembut Abu Bakar, dia pergi memerangi orang yang tak bayar zakat. Betul. Ya, lembut-lembut dia. Umar yang sekeras-kerasnya bila kewafatan Nabi, dia hati tisu waktu itu. Betapa tarbiyah Nabi ini, tarbiyah daripada Al-Quran, pendidikan daripada Al-Quran apa jadi bila Quran menjadi sumber rujukan, orang hati lembut boleh tiba-tiba jadi kasar pada tempatnya, dan orang yang kasar boleh lembut pula sehingga kan memikul gandum ataupun makanan untuk rakyatnya. Kerana apa? Kerana dia tidak lagi mengikut kepada egonya. Itu kesan Al-Quran, kesan apabila ada guru seperti guru-guru yang sedang mendengar sekarang ini, ibu ayah, mendidik dengan panduan daripada Al-Quran. Dan kita teruskan ya Ustaz ya, pada ayat 33, am yaquluna taqawwalah. Mereka cakap Nabi ni mengada-ngadakan Al-Quran. Taqawwalah ni macam dipaksa-paksa cakap, ya, benda yang tak betul. Itu yang mereka cakap gila apa sebagainya. Tapi sebenarnya mereka cakap itu tidak atas dasar iman. Itu sebabnya iman ni amat penting. Bila kita ada iman, kita tengok Al-Quran Ustaz ya, surah At-Tur tak famous, tapi bila ada iman kita kata ini mesti penting. Kita iman, kita percaya perkara ini menarik, kita akan cakap mesti saya mesti beri perhatian, mesti ada sesuatu yang menarik dalam surah ini. Itu tanda orang beriman. Tapi kalau tak beriman Ustaz ya, tak beriman, kalau tak beriman kita akan cakap entah apa surah Tur ni, surah pasal gunung lah, pasal Nabi, apa ke bendanya. Itu pasal bila tidak beriman. Dalam hidup kita ni lebih kurang kalau orang tak beriman, dia tak percaya bahawa dalam akaun dia, ni contohlah Ustaz ni kan, kalau dalam akaun dia tak percaya ada orang masuk duit, kan, dia tak percaya, ada orang cakap saya ada masukkan duit untuk awak untuk belanja hari raya kan, contohlah Ustaz pasal nak raya kan, saya dah masukkan. Kalau kita tak percaya, kita tak tertarik nak buka Maybank account kita ataupun bank Islam kita kan, tak adanya, tipu je ni. Tapi bagi orang yang percaya kan, dan dia akan rasa betul ke, menarik ni, terus cek, dan subhanallah, itu betapa perasaan itu baru di dunia, apatah lagi kita bercakap tentang iman pada Al-Quran, iman kepada hari akhirat. Falyatu bihadithin mithlihi in kanu sadiqin. Kalau kamu betul-betul tak percaya, okey, cuba datangkan yang semisal dengan Al-Quran itu jika kamu orang yang benar. Tapi of course lah, pastilah mereka ini tak betul pun. Mereka ini adalah pendusta yang mendustakan apa saja Nabi cakap. No way. Saya tak akan percaya. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Bertanya lagi Allah mengajar pada Nabi ayat 35, atau apakah mereka tercipta tanpa asal usul, atau apakah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri. Allah bercakap tentang khalaq, ya. Pasal apa? Pasal yang berkuasa daripada dulu sampai sekarang, yang boleh mencipta daripada kosong adalah siapa? Adalah Allah. Jadi kalau rasa macam saya tak percaya kot, kan? Ataupun betul ke Allah ni boleh selesaikan semua masalah saya kalau saya baca Al-Quran ini? Satu ialah memang tak payah tanya pun. Dulu Ustaz ya, kita semua tuan-tuan sekalian, Allah tak pernah pun tanya kita nak jadi lelaki perempuan, nak jadi Melayu, Cina, India, semua Allah tak tanya. Allah boleh jadikan begitu saja. Kun fayakun.
Jadi kalau daripada kosong jadi sesuatu, kalau ada masalah COVID-19, ada masalah keluarga, masalah apa sahaja tuan-tuan, sakit, Allah ada kekuatan yang amat besar. Dan Allah bertanya lagi sampailah kepada ayat 38 tadi, Allah bercakap tentang am lahum salamun yastami'una fih, iaitu apa? Pada ayat 38, atau apakah mereka mempunyai tangga ke langit untuk mendengar hal-hal yang gaib. Soalan ini rasa macam first time saya lihat Ustaz ni, macam ini mungkin untuk orang yang bukan Islam kot, ya. Tetapi Al-Quran ini untuk kita. Jadi kalau kita tadabbur, kita kena tanya apa mesej Allah dalam ayat 38. Ustaz ni tuan-tuan ya, tuan-tuan yang buat dekat rumah tengok balik ayat 38 tu, apa mesej Allah dalam ayat tersebut. Dan kalau kita tak dapat, ikuti Quran Time mungkin dapat, ya, ataupun tanya ustaz, ustaz sebenarnya ayat 38 ni ustaz, saya tahu sebenarnya Allah tanya kepada orang bukan Islam, tapi untuk saya ni ya, apa yang saya dapat, begitu kan. Kalau kita tanya soalan itu, kita minta Allah betul-betul, Allah akan beri ilham, cadangan ataupun pelajaran. Dan apa pelajaran yang kita boleh ambil daripada ayat 38 tuan-tuan? Mungkin ada yang nak cuba letak dekat Facebook tersebut, boleh, ya, banyak sudut, tapi mari kita beri perhatian pada perkataan sulam. Sulam itu ada kaitan dengan perkataan salama, menyerah diri kepada Allah SWT. Tapi sulam di sini maksudnya tangga. Apa kaitan tangga dan juga Islam? Kan? Kalau kita boleh melihat bahawa sebenarnya orang yang menyerah diri kepada Allah, yang menyerah diri dengan Islam, menyerah diri, ya, dia akan bertangga-tangga, bertahap-tahap. Jadi bila mereka ini sebenarnya tidak bertahap-tahap mendengar pelajaran daripada Nabi, dia ingat dia nak terus dapat daripada langit, kan? Dia ingat bahawa dia tak payah berguru, tidak ada jalan pintas. Tak ada jalan pintas, bertahap-tahap. Islam ni bertahap-tahap, Quran pun turun bertahap-tahap. Quran daripada langit atas ke bawah sekaligus. Tapi pada Nabi 23 tahun, mesej kepada guru-guru bertahap-tahap membawa pendidikan pada anak murid, ya, bagi yang rendah-rendah dulu, kemudian tahap yang seterusnya. Pasal kalau kita terus bagi yang tinggi, mungkin kalau tangga Ustaz ya, kalau tangga yang anak tangga pertama dengan anak tangga yang ke-30, satu terus lompat ke 30, jatuh. Dan ini pelajaran untuk cikgu-cikgu. Apa pelajaran untuk kita sebagai pelajar? Teruslah bertahap-tahap mendekati kepada Al-Quran. Pada zaman itu mereka pasal tak sabar, ya, mereka tak sabar pada Nabi sebagai guru, akhirnya mereka jatuh, dan khawatir jatuh mereka itu sampai ke neraka Allah, naudzubillah min zalik. Itu sebabnya kita baru mendalami 8 9 am, kita nak sambung am seterusnya, ya. Kita berehat sebentar. Malaysia Quran Time, Musaadah COVID-19. Bertemu kita dalam Malaysia Quran Time Musaadah COVID-19. Pada hari ini kita mendalami surah Tur. Sebentar tadi kita baru membaca ayat 29 hingga 38. Harapnya tuan-tuan boleh dah mengikut kepada persoalan yang Allah bawakan, mencabar, bertubi-tubi Allah bawakan soalan padu yang kalau ditanyakan pada mereka, orang-orang yang tidak beriman, memang tak boleh jawab. Dan bila tanya kepada saya sebagai orang yang ingin beriman pada Allah SWT, soalan itu sebenarnya, ya, seperti menampak-nampak agar janganlah saya jadi orang yang melampau batas pada ayat 32, jadilah orang yang sentiasa beriman pada Al-Quran pada ayat 33, seterusnya sampai ayat 38, dan kita akan teruskan sehingga ayat 43 sebentar nanti. Tapi sebelum itu Ustaz, ya, nak tanya sikit pada ayat 37 tu ada sin kelam-kelam. Sin kelam, ya. Apa maksud sin yang kecil ada dekat bawah sod tersebut? Okey. Kalau soalan tu ayat ke-37 sah. Ya, betul. Am indahum khazainu rabbika am humul musaytirun. Kalau kita perasan di bawah huruf sad tu ada satu huruf dibagi huruf sin. Dan ada, saya ada dalam 4 kalimah yang begitu. Ada yang sad, kemudian atas tu ada sin. Di sini sin tu diletak di bawah. Ada tempat sin diletak di atas. Dalam surah Al-Baqarah ayat 245, sin di atas. Berkata wallahu yaqbidu wa yabsutu. Sin tu di atas. Okey. Al-musaytirun asal fi'ilnya saytara.
bahasa mudah, untuk kaedah mudah, ulama mengajar kepada kita kaedah yang sahlah yang mudah. Begini, kalau kita jumpa dalam Quran perkataan al-musaytirun, perkataan bastah, perkataan yabsutu, jikalau sin itu berada di atas huruf sad, okey, kalau sin itu berada di atas huruf sad, maka kita baca dengan sin lah. Sin. Seperti bastah, yabsutu, baca dengan sin. Adapun pada ayat hari ini surah At-Tur ayat 37 ni sin itu berada di bawah. Maka kita baca dengan sad. Al-musaytirun. Juga boleh dibaca dengan sin juga. Itu kaedah amah untuk kita apa nama membaca. hukum ni? Ada nama hukumnya ke ataupun memang ini cara bacaan? Itu cara bacaan. Cara bacaan menyebut apa namanya, sama ada sad ataupun sin tadi. Sad ataupun sin. Okey, baik. Alhamdulillah itu pelajaran Ustaz ya. Dan kita nak teruskan dengan ayat 39 hingga 43. Ya, 39 hingga 43. Sambung lagi am seterusnya ya. Soalan ini sebenarnya kita tak bincang semua, tetapi kalau cikgu-cikgu perhatikan betul-betul, soalan ini memang padu ya, mengena kepada orang-orang pada waktu itu, mengena juga kepada zaman ini, di mana panduan untuk kita bertanya soalan yang padu kepada pelajar ini bukan sekadar menguji intelek, tetapi menguji kepada emosi dan spiritual agar mereka menjadi orang cemerlang baik sampai ke syurga. Jom Ustaz. Okey, jom sama-sama kita membaca ayat yang ke-39 hingga 43. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون صدق الله العظيم. Surah Al-Allahul Azim ayat 39 hingga 43 sebentar tadi menyambung kepada persoalan yang Allah tanyakan kepada orang-orang yang tidak mahu beriman. Ya, pertanyaan kepada orang-orang yang mungkin Islam tetapi keimanannya itu ya yang kita perlu lihat dalam diri kita, adakah ia cukup padu ataupun kita perlu tanya lagi soalan padu ini agar keimanan kita makin kuat kepada Allah untuk menjadi orang bertakwa yang ditawarkan dengan syurga yang telah kita belajar pada siri pertama surah At-Tur. Maka dalam ayat yang ke 39 ya sebentar tadi, am lahul banatu walakumul banun, ya sekali lagi Allah menggunakan, kalau katakan yang ayat sebelumnya mereka ustaz ya, tetapi ayat 39 ini Allah menggunakan kamu ya. Adakah kamu memberikan pada Tuhan, kaitkan dengan Tuhan ini anak perempuan, tapi untuk kamu adalah anak lelaki. Pasal tradisi jahiliah pada waktu Mekah itu ialah anak perempuan ini second class, dipandang hina, sampai dibunuh, diletakkan dalam lubang. Anak lelaki dibina, dibiarkan ataupun dididik dengan elok. Jadi sebenarnya ada diskriminasi. Ada diskriminasi. Bila diskriminasi itu terlampau dan melampau, dia bawa sampai kepada Tuhan. Maksudnya nak cerita pada guru-guru yang ada, yang mendengar pada hari ini dalam rumah ya, di luar rumah, kita jangan diskriminasi lelaki perempuan, pandai tak pandai sebagainya. Pasal apa? Diskriminasi ini adalah sifat yang ditunjukkan oleh orang yang tidak beriman. Ini perkara yang penting, malah ini membawa kepada syirik kepada Allah. Allah amat marah penggunaan perkataan walakumul banun, Allah cakap direct. Ya, dia kalau cikgu cakap sebenarnya ada dalam sekolah kita ni orang yang tak berapa bagus ya, yang tak berapa ikut peraturan, tetapi kalau cikgu marah sangat, dia tak cakap mereka, dia akan cakap kamulah orang tu. Lebih kurang gitu. Yang perlu kita beri
perhatian dalam ayat ke-39. Dan diteruskan lagi Allah bertanya dan bertanya pada ayat 42 Allah bercakap tentang apa? Am yuriduna kaida. Mereka berniat untuk membuat tipu daya. Baru berniat yuridun, bukannya yakid. Ya, kalau yakid itu maksudnya dia membuat perancangan untuk merosakkan, tipu daya, tapi baru merancang sahaja. Orang kafir itu sebenarnya yang tertipu. Baru rancang sahaja. Itu sebenarnya adalah tertipu. Pasal apa? Pasal sebenarnya yang membantu, yang berkuasa adalah Allah. Dalam kaedah zaman 2020 ini, kalau ada orang kata saya berniatlah untuk menjatuhkan seseorang, ya. Kalau dia merancang menjatuhkan kebaikan, ustaz, ya, sebenarnya dalam surah apa? Dalam surah Fatir ayat 43, kalau kita cross reference, kita akan nampak sebenarnya yang dapat masalah, yang kena tipu daya itu ahli, orang yang merancang itu sendiri. Janganlah, ya, cikgu-cikgu yang ada teruslah mendidik kepada anak murid, dah pandai, jangan rancang dengan kepandaian itu menjatuhkan orang lain pasal pangkat, ya, pasal nak apa jawatan. Tak payahlah, cukuplah tu, kan. Zaman sekarang ini kita kena selesaikan banyak masalah rakyat, kepada masalah keluarga. Jangan bercakaran kepada sesama sendiri pasal apa? Pasal nak mengadakan istilahnya kaida. Rupa-rupanya Allah nyatakan falladzina kafaru humul makidun, ya, mereka itu yang terkena tipu daya tersebut. Dan ayat 43 sebentar tadi Allah menyatakan am lahum ilahun ghairullah. Apakah ada lain bagi mereka selain daripada Allah? Itu ya kita tahu memang jawapan kita adalah Allah, tuan-tuan, ya, ustaz. Tapi sebenarnya nak cerita, ada tak tempat lain nak cari rezeki selain daripada bergantung pada Allah? Boleh ke anak kita itu dicipta selain daripada Allah? Adakah sumber dunia ini, langit bumi ini boleh dicipta selain daripada Allah? Allah tanya soalan-soalan itu agar mereka boleh fikir sendiri, ya, akhirnya untuk membunuh ataupun mengekang kepada kemusyrikan yang boleh wujud. Kadang-kadang dia wujud bukan sekadar dalam orang bukan Islam, ustaz, ya. Dalam orang Islam pun kadang-kadang betul ke kalau kita buang arak di Malaysia ini, ya, kita tutup sumber-sumber yang tidak halal, macam mana ekonomi kita? Macam mana rezeki bagi negara ini? Perkara-perkara itu sebenarnya mencabar kepada akidah yang kita perlu tanya juga pada diri kita, dan cikgu-cikgu yang berada bersama pada hari ini memainkan peranan penting kerana kita perlu memastikan anak murid kita berjaya. Dan macam mana nak pastikan mereka ini berjaya? Ada lagi soalan? Ya. Jom Ustaz kita baca pada ayat yang ke-44 hingga 47. Baik, kita kembali membaca ayat yang ke-44 hingga 47. Di akhir-akhir surah At-Tur ini, ya, insya-Allah mudah-mudahan memberi jawapan lagi kepada kita berkenaan dengan persoalan-persoalan yang Allah Subhanahu Wa Taala lontarkan kepada kita, ya, untuk mengambil perhatian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in yaraw kisfan minas samaa'i saqitan yaqulu sahabun markum fadharhum hatta yulaqu yawmahum alladhi fihi yus'aqun yawma la yughni anhum kayduhum shay'an wa la hum yunsarun wa inna lilladhina zalamu 'adhaban duna dhalika walakinna aktharahum la ya'lamun. Sadaqallahul azim. Allah menyambung pada ayat 44 hingga ayat 47 sebentar tadi, bagaimana degilnya anak murid Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Wa in yarau, kalau, bukan betul-betul maksudnya, wa in yarau kisfan, ya, jika mereka melihat sebahagian daripada langit gugur, ya, maksudnya azab nak sampai dah ni, mereka akan cakap apa? Oh, itu awan kelompok itu nak hujan tu.
Okey. Dia rasa masih lagi okey. Dia rasakan bahawa azab dah dekat dah ni. Dia macam orang dapat azab, katakanlah orang kata kita kena jaga-jaga untuk pakai mask ataupun ada masalah dekat Perlis contohnya. Tak apa, kita dekat Selangor contohlah ustaz ya. Ada orang jenis begitu. Dah sampai dah dekat Shah Alam. Oh tak apa, saya dekat Kelana Jaya. Oh contohnya kan. Dia rasakan bahawa bila Allah beri peringatan tak kena kepada dirinya. Ini memang degil betul ni. Ya. Dan macam mana nak menguruskan, disambung lagi selepas itu tentang bagaimana kedegilan orang-orang pada zaman Nabi ini, ya. Bagaimana Nabi sebagai seorang muallim, sebagai seorang pendakwah yang memberi tazkirah ini nak menghadapinya. Panduan untuk cikgu-cikgu, bagaimana kalau katakan anak murid kita tak sedegil ini, bagaimanakah panduan yang Allah berikan? Allah jawab pada ayat 48 dan 49 di akhirnya. Mari Ustaz kita baca. Baik, kita ke bahagian yang terakhir, hanya 2 ayat saja, ayat 48 hingga 49 surah At-Tur. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. 2 ayat itu memberi konklusi, kesimpulan kepada ayah-ayah, ibu, barisan pemimpin, pendidik ya, sempena Hari Guru yang masih ada lagi Ustaz ya. Kita mendapat pelajaran 2 perkara penting di hujung itu. Wasbir, bersabarlah wahai Nabi Muhammad. Sebagai seorang cikgu, sebagai seorang pendakwah, bersabarlah guru-guru yang berada di depan kaca TV sekarang ini, bahawa apa? Dapat anak murid paling degil pun, seperti mana yang banyak kali tadi 15 kali itu pun tak jalan juga. Nabi kena bersabar. Fa innaka bi'ayunina. Sesungguhnya kamu wahai Muhammad, cikgu-cikgu yang ada juga sebagai pendidik, bi'ayunina, kamu diperhatikan di sisi Allah SWT. Allah nampak cikgu committed, Allah nampak Nabi committed, Allah takkan biarkan. Bukti Allah tidak biarkan mesej Nabi itu sampai 1400 tahun dan sampai pada kita Ustaz ya. Baca Quran bersungguh-sungguh sampai sekarang. Kita tak dapat bayangkanlah kalau kita tak ada Quran. Rasanya Ustaz ya, tak ada hidayah, rasanya ada orang sekarang satu tak puasa, dan kemudian kalau dia lunch pun, makan tengah hari pun, mungkin seperti mana kita bincang sebelum ni, mungkin makannya kepala monyet kan, kepala ular ya. Kerana apa? Kerana hidayah tidak sampai. Tetapi kerana Nabi bersabar dengan Taif, dengan Mekah, dengan Madinah, maka kesannya sampai kita sekarang. Cikgu-cikgu yang bersabar, teruskan perjuangan. Macam mana nak kuat? Wasabbih bihamdi rabbika hina taqum. Bila katakan dah habis majlis belajar, kadang-kadang penat, kadang-kadang perit hati bila anak murid bising, buat perangai apa sebagainya. Wasabbih bihamdi rabbik, ya, iaitu apa? Bertasbih dan banyakkan puji kepada Allah. Biasanya orang cakap tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik hina taqum. Setiap kali kita dah bangun, itu ketika bersama manusia, tapi paling penting pada ayat 49, wa minal laili fasabbihhu wa idbaran nujum. Cikgu-cikgu seperti saya, ayah, ibu, bangun malam, ambil sikit waktu malam itu untuk banyak bertasbih, mengatakan pada Allah, ya Allah, Engkau yang Maha Suci, Engkau tidak ada masalah, yang banyak masalahnya aku, ya Allah, tolong ya Allah. Tolong untuk aku terus menyampaikan tazkirah, mengajar, mendidik anak murid ini sampai ke syurga. Itulah penghujung surah ini Ustaz ya, yang membawa kita kepada 3 konklusi kita, 3 resolusi kita pada hari ini. Mari sama-sama kita lihat bersama. Yang pertama, berteraskan ayat 32 hingga 33, kita berhujahlah dengan ilmu, bukan teka-teka ya, ataupun menggunakan kebijakan, tapi teka sahaja ataupun melampau batas. Berteraskan ayat 32 dan 33 ya. Ilmu itu pastinya datang daripada Quran. Yang kedua, pastikan
Pastikan kefahaman kita benar-benar mengenai kehidupan di dunia dan akhirat ini berteraskan kepada panduan daripada Allah, bukannya untuk merancang kaedah, tipu daya sesama manusia. Itu perkara yang kita kena beri perhatian. Dan yang ketiganya ialah sabar dan zikir, wasbir wasabbih bihamdi rabbik, pada waktu taqum, ketika kita bangun berjumpa anak murid kita dalam masyarakat, dan juga bersama Allah. Insya-Allah Allah akan jaga kita, akan jaga cikgu-cikgu, ibu ayah terus ke mana? Masuk syurga sekeluarga. Jadi amin. Sama-samalah kita doakan agar Allah memberi kurnia kepada kita, Ustaz, kuat menjadi cikgu, menjadi pendidik dalam rumah, di luar rumah, bagi barisan pemimpin, di organisasi. Kita mengamalkan 3 resolusi tadi sebagai kesungguhan kita mengambil pedoman daripada perjuangan Nabi Muhammad sebagai seorang pendidik yang memberi kesan sampai ke syurga nanti. Silakan Ustaz untuk insya-Allah sama-sama kita berdoa bertepatan dengan ayat terakhir kita baca wasbir li hukmi rabbik, dan bertepatan juga sempena Ramadan yang juga dikenali sebagai syahrus sabr, iaitu bulan sabar. Mudah-mudahan Allah Taala kurniakan kepada kita kesabaran dalam mendidik anak-anak bangsa kita dan memberikan seluruh kebaikan masuk syurga bersama keluarga masing-masing, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami ini, ya Allah. Janganlah kau biarkan kami berlumuran dengan dosa kecuali kau ampunkan kami, ya Allah. Ya Allah, janganlah kau biarkan kami dalam kesakitan kecuali kau turunkan kepada kami penawar untuk menyembuhkannya, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, manfaatkanlah kami dengan Al-Quran yang kami baca dan tadabbur ini, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran sebagai syafaat kami dunia dan akhirat, ya Allah. Ya Allah, muliakanlah kedudukan kami dengan Al-Quran, ya Allah. Ya Allah, hidayahkanlah kami dengan hidayah Al-Quran, ya Allah. Ya Allah, rezekikanlah kepada kami untuk beribadat pada malam Lailatul Qadar, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kekuatan kepada kami untuk beribadat pada malam tersebut, ya Allah. Ya Allah, terimalah akan doa kami, ya Allah. Terimalah akan amalan-amalan kami ini, ya Allah. Ya Allah, keakhirlah Ramadan ini untuk kami, dengan kami dapat pembebasan daripada api neraka-Mu, ya Allah. Ya Allah, masukkanlah kami dalam syurga-Mu, dalam keluarga kami masing-masing, ya Allah. Ya Allah, sebagaimana kami seronok gembira bersama dengan keluarga kami di atas dunia, ya Allah, Kau lanjutkanlah pertemuan perhimpunan kami keluarga di hari akhirat nanti dalam syurga-Mu, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kekuatan kepada kami selaku ayah-ayah ketua keluarga, ya Allah. Kurniakanlah kepada kami kesabaran yang tinggi, ya Allah, sebagaimana kesabaran Rasul-Rasul di kalangan ulul azmi, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kekuatan kepada kami untuk mendidik anak-anak kami, ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami pasangan isteri yang salihah, ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami pasangan isteri yang membantu kami untuk bertakwa kepada Allah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami pasangan isteri yang membantu kami untuk berbakti kepada kedua orang tua kami, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami anak-anak yang saleh dan salihah, ya Allah. Ya Allah, masukkanlah kami dalam syurga-Mu, dalam keluarga kami masing-masing, ya Allah. Ya Allah, perkenankanlah doa kami ini, ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami ini, ya Allah. Terimakanlah akan amalan kami ini, ya Allah. Ya Allah, perkenankanlah doa kami ini, ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami ini, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengurniakan, mengabulkan doa yang kita bacakan sebentar tadi, Ustaz, yang diaminkan oleh tuan-tuan sekalian, dan kita harapkan dengan kita bersama Al-Quran ini hati kita jadi lembut, hati kita ini sentiasa dipimpin dengan keimanan, tidak sekeras hati orang-orang yang memisahkan, yang menolak Nabi pada zaman dahulu. Dan inilah Al-Quran. Inilah kempen Quran Time, yang harapnya pada setiap hari kita dapat berinteraksi dan kita ingin menyebarkan kesedaran ini, kemanisan ini bersama dengan lebih ramai lagi
ya, dan kita meneruskan kempen kita, kempen untuk wakaf Al-Quran untuk ummah, ya. Kali ini di hujung Ramadan ini kita ingin memastikan kalau boleh kempen ini diteruskan bersama tuan-tuan. Sokongan tuan-tuan amat penting, memberi manfaat kepada pusat tahfiz ataupun ke surau-surau, ke masjid, ke universiti, pelbagai lokasi yang memerlukan set Al-Quran yang ada maksud di tepinya ini, Ustaz, ya. Jadi mereka boleh tengok, faham, dan mungkin mereka dah baca tak faham juga, mereka boleh ikuti balik semula Quran Time, ya, dari masa ke semasa, yang kita doakan kempen ini akan berterusan sehingga kita boleh menjadikan Quran ini sebagai manual bangsa ini mengislahkan masyarakat seluruh dunia, insya Allah. Jadi tuan-tuan, saya mengucapkan ribuan terima kasih atas perhatian yang diberikan oleh tuan-tuan sampai ke hujung. Siaran ulangan bagi sesi kita pada hari ini, hari Ahad, ialah jam 11 malam, bukan 10, ya, hari Ahad pada jam 11, dan insya-Allah kita akan menuju surah baru, surah yang bercerita tentang ilmu, tentang rombongan, Ustaz, ya, tentang rombongan, iaitu bukan rombongan Cik Kiah, ya. Ya. Dan insya-Allah harapnya dengan kita mendalami lagi Al-Quran, hari ini pun kita dapat kuatkan lagi ibadah kita, ya, kepada tuan-tuan. Lepas pukul 11 malam ni kalau ulangan, boleh sambung lagi kalau tidur sekejap, menghidupkan 10 malam terakhir dengan Quran dalam solat kita. Moga-moga Allah menggunakan Lailatul Qadar. Bertemu lagi kita pada hari esok insya-Allah dalam sesi kita mendepani bersama Al-Quran dalam Malaysia Quran Time, Musaadah COVID-19.